Ya, alhamdulillah. Baik, Azidah, saya nak tanya. Tadi kau tanya. Saya kan suka bertanya. Bila bertanya dapat jawapan. Okey. Baik, Azidah pakai kad kredit tak? Tak ada. Tak ada. Kenapa tak pakai? Sebab saya takut saya belanja lebih daripada yang saya mampu. Bagus. Ada takut? Ada takut, ada rasa takut. Ada takut tu bagus. Bagus. Sebab ramai remaja ataupun bukan remaja, kita katakan golongan muda yang diisytiharkan muflis disebabkan kad kredit. Betul. Dan pengurusan kewangan satu benda yang sangat penting sebenarnya yang jarang sekali diambil berat oleh orang-orang muda. Kadang-kadang bila dia dah rasa bisnes dia maju sikit, semua dia tabur shopping sana sini lah. Swipe je kan. Swipe. Macam nak bayar, pening. So itu satu perkara yang sangat penting sebenarnya. Ya, betul. Dan pengurusan kewangan tu. Dan jarang sekali kita mengambil berat tentang pendidikan pengurusan kewangan. Biasanya kita duk mengajar anak-anak kita pun, ini jadilah doktor, jadilah engineer, jadilah gini. Tanpa juga kita didik anak-anak kita bagaimana menguruskan perbelanjaan duit sehari yang kita bagi bagaimana. Dan hari ini sebenarnya kita nak berbincang berkenaan dengan kepentingan ilmu kewangan. Kepentingan ilmu kewangan, kita bersama dengan tetamu kita yang dah pun berada di studio. Saya perkenalkan Al-Faizah Abdullah, iaitu pengurus besar Alfawet Solutions. Assalamualaikum, selamat datang Puan. Assalamualaikum, Dan di sebelahnya adalah Puan Alawiyah Abdul Rahman, pakar perunding jawara dinar dirham Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Puan, kita nak berbicara tentang kepentingan ilmu kewangan seperti yang Fazli cakap kan. Kita perlu ada satu pendidikan yang perlu diberikan kepada anak-anak kita. Saya nak sebut satu ayat Quran yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka madza yunfiqun kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang bermaksud mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang perlu mereka berbelanja? Katakanlah apa sahaja yang anda berbelanja yang baik, yang mestilah baik, mestilah untuk ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan al-masakin, golongan miskin dan musafir, dan apa saja yang anda lakukan daripada perbuatan-perbuatan yang baik, nescaya Allah mengetahuinya juga. Jadi ayat ini menyarankan umat Islam untuk sentiasa berbelanja dan bukan menabung. Jadi persoalannya kembali, kenapa kita perlu menyimpan pula untuk masa depan? Mungkin Puan Arfa boleh terangkan sedikit. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih kepada pihak Al-Hijrah kerana menjemput kami daripada MICF pada hari ini untuk berkongsi. Baik, ayat itu cukup menarik tentang kita patut berbelanja dan bagaimana pula kita nak menabung. Satu question yang very interesting. So jadi kita kena ingat kita ni manusia. Manusia ke dalam kehidupan kita setiap hari ni ada masa kita ni ibarat roda. Ada masa kita di atas, ada masa kita di bawah. Dan kita tak boleh jangka apa yang akan berlaku di masa hadapan. Mungkin akan berlaku kesulitan atau musibah, for example. Jadi sekiranya kita tidak plan, kita tidak rancang, tidak bersedia dari sudut kewangan dalam menghadapi perkara-perkara yang boleh menyulitkan masalah pada kita. Jadi apa preparation kita, apa persediaan kita. Jadi menabung tu sebenarnya sangat penting. Sebab dalam surah Yusuf daripada ayat 43 sampai 49 memang telah mengingatkan kita sebagai umat Islam untuk bersedia sekiranya berlaku perkara yang tidak terduga. So jadi sebab itu menabung tu penting. Nombor satu memang kita kena bersedialah sekiranya perkara ini berlaku. Dan kedua, kita ada banyak perbelanjaan sebenarnya yang sekarang semakin mahal. Contohnya kos perubatan. Kalau kita sakit macam mana. Anak kita sekarang ni nak bersekolah bukannya murah, mahal. Makin membesar makin tinggi kos pendidikan dia. Makin lama makin tinggi. So jadi sebab itu dari awal kita kena menabung. Kita kena dididik, diterapkan dalam kehidupan kita sehari-harian, terutamanya kita ibu bapa, untuk melatih anak-anak kita ni menabung. Kalau zaman dulu tu ada tabung apa orang buat daripada buluh, orang zaman-zaman dulu. Sekarang tabung yang mudah dipecah. Tabung ada lubang pula dulu. Dulu tak ada lubang. Dulu kalau nak keluarkan tu kena pecahkan dulu. Betul. So jadi setiap hari, untuk yang paling simple lah, untuk paling senang, every time kita balik rumah tu sebagai mak atau ayah, kita masukkan shilling. Jadi anak-anak kita ni bila dia tengok, dia akan rasa seronok untuk nak menabung. Jadi itu penting sebenarnya lah. Setengah-setengah ibu bapa pula bila melihat duit shilling ni, bagi dia tak penting atau bersepah atau
betul. Tapi kalau kita galakkan, kita dah terapkan pendidikan ni dari rumah, jadi anak-anak jadi dia akan menghargai sikap untuk berjimat cermat, dan seterusnya untuk mengelakkan daripada membazir. Sebab macam tadi kan isu yang dibangkitkan kad kredit ada ke tak? Sebab kesian sebenarnya anak-anak muda zaman sekarang. That diorang ni dah ramai yang muflis, ramai yang bankrupt kerana tidak leka lah sebenarnya bila dah ada everything on the fingertips, buka je semua boleh tekan je kan. Beli pun tak rasa duit keluar kan. Yes, cash tak keluar. Baik, dari untuk jawara pula, bagaimana dinar dan dirham tu diguna dalam urus niaga muamalat? Dalam konteks MICF yang kami akan ada letak satu booth, sebenarnya yang penting sekali yang kami akan buat dalam program tu ialah education, mengajar parents, ibu bapa, anak-anak dan all policy makers macam educators untuk mengetahui apa itu muamalat, urus niaga secara Islam menggunakan dinar dirham. Sebab kita tahu sekarang ni kita gunakan duit kertas, duit fiat daripada kerajaan. Dinar dirham ni satu perkara yang dinampak macam antik, macam dulu. Tapi sebenarnya kalau kita fikirkan duit itu sendiri, duit yang kita gunakan tu kena ada nilai. Jadi sudah 5,000 tahun emas dan perak dibuktikan sebagai duit yang benar, yang syariah, yang kita umat Islam sepatut gunakan. Jadi kita fikirkan kalau kita ada emas dengan perak, sebenarnya itu barang kita. Jadi kalau kita nak beli lembu ke beli kerbau, kita tukar. Jadi orang tu dapat benda yang bernilai, kita pun dapat benda yang bernilai. Dibandingkan dengan jika kita gunakan duit kertas di mana nilai duit kertas itu diletakkan oleh pihak ketiga seperti bank pusat. Kita tak tahu yang bank pusat pun letakkan harga tu oleh US dollar. Jadi kita nak keluar daripada itu. Dalam konteks MICF, antara peniaga-peniaga dan pedagang, kita boleh ajar. Benda ni kita boleh buat. Kalau saya ada katakanlah klinik, saya punya perniagaan, saya nak bayarkan the patients datang bayar dengan dinar dirham. Kita boleh buat. Jadi in fact dalam MICF nanti kita akan bawakan, ajak peniaga-peniaga gunakan stiker ni. Stiker ni kita kata kalau kedai terima dinar dirham, letakkan stiker ni. Jadi bila pengunjung datang dia tengok, oh boleh. Ni macam apa? Mastercard dengan Visa. Tapi kami terima dinar dirham. Ya, sebenarnya kalau kita kira macam ni lah kan, maksud kalau kita keluar negara, kita bawa wang kita, kalau kita tak tukar, orang tak terima kan. Ya, betul. Mana tak bernilai, tapi kalau kita bawa emas pergi ke luar negara. Betul. Selagi ianya emas, diterima di luar sana lah. Inilah juga usaha yang dibuat oleh World Islamic Mint untuk mengajak umat Islam menggunakan dinar dirham, di mana dinar dirham ini ditempa macam di Indonesia, di Malaysia, di beberapa negara lagi, untuk bila kita bawa satu dinar, guna satu dinar di Malaysia, sama juga kita boleh guna satu dinar di Pakistan. Jadi kita tak payah fikir forex. Pertukaran kita tak payah fikir. Nilai turun naik harga. Tapi inilah sebenarnya kalau kita fikirkan jalan-jalan perdagangan, the silk routes orang Islam kan, mereka bawa dinar dirham untuk berniaga. Tapi dalam konteks dinar dirham juga untuk orang Islam, duit itu seperti hadis Nabi mengatakan ada 6 jenis barangan yang boleh dijadikan duit. Perak, emas, gandum, bali, garam dan kurma. Jadi kita nampak duit itu mesti ada nilai yang kita boleh terima. Katakan macam saya nak beli bertukar barang dengan penjual, dua-dua pihak kena terima, kena reda, meredai, saya terima barang ni dengan akad
yang pembeli pun menerima. Jadi suka sama suka, it's like a private contract lah. Okey. Okay. Baik Puan Alfa, kita berbalik pada Puan Alfa berkenaan dengan simpanan dan menyimpan ini, kalau kita tengok mak-mak kita dululah cara menyimpannya klasik kan, di bawah bantal, di tempat-tempat tersembunyi, terselit, dan sekarang kita ada institusi kewangan lah. Dan pada pandangan Puan Alfa sendiri, sejauh mana penting kita simpan duit kita ataupun mungkin emas kita dengan institusi kewangan berbanding kita simpan sendiri, ataupun apa tindakan yang terbaik yang perlu kita lakukan untuk terus menabung? Alright. Actually kita ada banyak sistem sebenarnya untuk penabungan yang ada orang dia buat macam envelope system, ada juga dia keluarkan duit cash dan dia dah masuk dah siap-siap dalam dia punya envelope ni, sampul surat tidak asing, ni untuk mak, ni duit untuk bayar bil. Okey, tapi dari sudut penabungan, jadi kalau kita simpan dekat rumah, ialah dengan elektrik itemsnya dan macam-macam yang boleh, kejadian yang boleh berlaku lah, that you cannot predict, contohnya kebakaran ke apa. So kalau kita simpan di rumah bawah bantal macam zaman-zaman saya jumpa masih ada lagi orang yang menabung di dalam bantal dia, bawah tempat beras dia, masih ada. But kita kena educate lah, kena bagi tahu bahawa institusi-institusi yang wujud pada hari ini, kita punya institusi bank-bank kita yang berlandaskan syariah semuanya dah ada, dan mereka adalah pakar dalam menguruskan tabungan-tabungan kita. So contoh macam haji, kita punya tabung haji, kita ada bank, maksudnya simpanan untuk pendidikan, untuk nak pergi haji dan sebagainya. Yes, semua kita ada institusi, jadi mereka sangat pakar. Jadi kita seharusnya ambil portion yang sepatutnya kita menabung tadi tu, untuk purpose pendidikan, untuk persaraan, untuk tujuan investment dan sebagainya. Kita ada institusi-institusi berikut. Jadi sebab itulah di MICF sebenarnya kita menjemputlah all these institusi untuk berada, termasuk Dina dan Dirham, untuk educate, untuk memberi peluanglah kepada kita punya hadirin di luar sana yang akan hadir untuk mendapatkan khidmat nasihat bagaimanakah cara yang terbaik untuk menabung, untuk kita pilih the best method untuk kita ialah belanjakan harta kita di jalan Allah, infak, baik tu infak tu kan. So sebab all those ni institution ni dia dah macam-macam dah sekarang, kita ada wakaf yang dibuat very interesting sebenarnya apa yang sedang berlaku dalam even kewangan Islam sekarang. So bagi saya itu patutlah kita sokong. Tidak ada alasan untuk tidak menabung lagi sekarang. Tidak ada alasan. Kita ada banyak sistem yang membantu sebenarnya. Betul. Jadi Puan Alawiyah, sebagai kita pun dah tak cukup masa untuk berbicara lagi tentang banyak yang kita nak ceritakan tentang bagaimana nak menyimpan kewangan dan sebagainya. Jadi sebagai kata-kata akhir, apakah harapan Puan Alawiyah untuk kita satu masyarakat di Malaysia ini untuk sama-sama kita ada kesedaran untuk menjaga kewangan kita sendiri? Sebenarnya jawara Dina Dirham ni dalam kita menegakkan muamalat, itu amal menggunakan dengan Dina Dirham, ini adalah cara kita macam hendak keluar daripada riba. Keluar daripada riba, keluar daripada cara-cara yang kita tidak diterima oleh Islam. Jadi kita nak cara halal untuk kita berniaga. Nak cara halal untuk kita menyimpan. Nak cara halal kita ada ownership kita punya barang-barang kan, kita punya wealth kan, wealth. Jadi dalam kita membawakan dinar dan dirham emas ni, yang saya tahu parents, ibu bapa, anak-anak tak tahu lagi satu ilmu yang kita telah terlupa. Ini sunnah Nabi kita kena bawa balik, ajar. Sebab ini akan membawa kita keluar daripada gejala-gejala riba yang telah berlaku di Amerika dan di Europe. Itu yang penting bagi saya lah, keluar daripada riba. Sebenarnya kalau ikutkan hati memang kami nak tanya banyak soalan, tetapi manakala masa tidak mengizinkan kita ucapkan terima kasih kepada tetamu hari ini, iaitu Puan Al-Faizah Abdullah, Pengurus Besar Alpha Wealth Solutions, dan juga Puan Alawiyah Abdul Rahman, Pakar Perunding Jawara Dinar Dirham Malaysia, atas perkongsian hari ini. Terima kasih banyak. Dan memang sangat jelas tentang apa yang disebut oleh Puan Alawiyah tadi, wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah menghalalkan perniagaan dan mengharamkan riba. Jadi cek balik harta kita, pinjaman kita,
pelaburan kita, adakah terkena dalam riba ataupun terkena debu-debu riba, apapun kita kena berhati-hati insya-Allah. Terima kasih kepada perunding kewangan kita yang terbaru ni. InsyaAllah. Baik, dan terima kasih kepada anda setia bersama dengan Assalamualaikum. Jangan lupa untuk terus bersama besok hari Jumaat, Sabtu dan Ahad insya-Allah. Biasa. Dan jangan lupa bersama dengan kami dan sebelum daripada itu kita dah kenyang tadi, kita makan daripada Tajak Makanan. Saya nak sebut sebab hari menu sangat special, iaitu kita nak ucapkan terima kasih kepada Zack Kitchen sebab menu hari ini adalah laksa Penang goreng. Pernah makan, dan juga kuih serimuka dan juga ada air teh halia. Okay, terima kasih kepada Tajak Makanan dan kepada anda semua. Saksikan seterusnya Assalamualaikum pada hari-hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Dan kita jumpa lagi. Sekian saja daripada saya Azrina Muhammad. Dan saya Fazli Aziz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.